Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jilid yang kedua. Perbincangan kita dalam perkara 2.13, salat jenazah dan perkara-perkara yang berhubung dengan pengebumiannya. Jadi demikianlah hidup kita sebagai manusia. Kata di para ulama, ada mula ada akhir. Maka bermula kita dengan dilahirkan oleh ibu dan berakhir kita dengan dikebumikan oleh anak cucu. Dalam muqaddimah perbincangan ini Allah SWT telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawa pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ini janji Allah SWT. Balasan yang kita buat atas dunia akan kita dapat pulangannya di akhirat. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguhnya dia telah berjaya mendapat kemenangan. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesaran, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Kita punya bab ini nota kaki dia jauh sekali. Nota kaki dia duduk di muka surat 449. InsyaAllah lah saya cadang ke pihak JAKIM supaya mengembalikan nota kaki, jangan jadi nota ujung. Sampai 100 muka surat nak cari nombor ayat ya. Ayat dia nya, tengok ayat 185 dari surah Ali Imran, yakni terpedaya kepada kesenangan dunia semata-mata dan mencuaikan soal akhiratnya. Itu maksud dia, terpedaya kita dengan kehidupan dunia, akhirat kita terabai. Hidup lawannya mati. Kemudian manusia akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat untuk menerima balasan. Hakikat ini ditegaskan berulang-ulang dalam Al-Quran dan hadis, supaya masa hidup yang terhad itu diisi dengan amal-amal saleh, kerana iman dan amal yang saleh itulah sahaja sebaik-baik bekal untuk mendapat rahmat dan keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Ini muqaddimah tentang kematian. Kemudian di bawah tajuk mengurus jenazah. Bila mati apa jadi? Kita kena uruskan jenazah kita tu dulu. Menurut hukum syarak, apabila seorang Islam mati, wajiblah dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Jadi 4 perkara yang kita kena ada. Bila mati, mandi, kafan, solat, kebumi. Itu untuk dia. Untuk siapa? Untuk si mati tadi 4 je kita ada. Yang lain-lain itu tambahan-tambahan yang kita buat sendirilah, kan? Tambahan kita ni nak tunggu anak balik lagi, macam-macam lagi dia punya protokol yang ma anzalallahu biha min sultan. Jadi kita cuba belajar apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan jenazah. Kewajipan ini ialah fardu kifayah. Kita dah belajar dah apa makna fardu kifayah. Artinya kalau sebahagian masyarakat melakukannya, maka tidak berdosa lagi orang lain. Kalau fardu ain, la.
wajib setiap orang mesti melakukannya. Tak boleh hantar wakil. Yang ni boleh hantar wakil. Siapa dah buat, selesai masalah gitu. Imam dah buat, maka satu kampung itu selesai masalah. Sebelum itu disunatkan menutup mata mayat dan mengikat dagunya dengan secarik kain. Jadi kita ambil kain lah. Biasanya orang ambil kain tudung ke apa-apa, kain yang bersih. Kita tutup mayat, tutup mata dia dan mengikat dagunya dengan secarik kain, secebih kain. Dengan menyimpulkan ikatan itu di kepalanya supaya mulutnya tertutup dan elok dipandang oleh orang-orang yang menatap wajahnya. Jadi kalau mulut tutup, eloklah kan. Kalau mari duduk tengah-tengah gitu, jadi pelik jugalah. Anak-anak cucu mari tengok pun tak selesa dengan keadaan yang sedemikian. Disunatkan juga melembutkan sendi-sendinya. Tujuannya ialah supaya anggota-anggota mayat itu menjadi lembut dan tidak kejang kaku. Supaya bila dia mati, dilipatkan sendi-sendi itu supaya lembut dan boleh kita letak dalam keadaan yang stabil, yang selesa. Dan supaya ia mudah dimandikan dan dikafankan. Nak mandi mudah, nak kafan mudah nanti. Sunat juga menindih perutnya dengan sesuatu yang sederhana beratnya supaya perutnya tidak kembung. Dia letak benda-benda atas perut. Ini semua ni dia panggil benda-benda pengalaman, benda-benda yang tajribah. Setelah itu adalah mayat diletakkan mayat di atas tempat yang sesuai, sebaik-baiknya di atas katil dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan meletakkan kedua-dua tangannya di atas dadanya seperti orang yang mengangkat takbir. Dia panggil bersedekap. Tangan letak dada macam dia solat dalam solat, serta menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Maka ini di antara apa yang disebut pada saat itu biasanya anak pinak, kaum kerabat dan sahabat handai yang datang dari jauh dan dekat berhimpun di sisi mayat dengan membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya membaca surah Al-Fatihah, serta mendoakannya semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan melimpahi dia dengan rahmat. Inilah sebaik-baik amalan yang elok dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap saudaranya yang telah mati, lebih-lebih lagi yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh. Jadi itu je cara ringkas dalam kitab kita ini. Maka untuk melengkapkan perbincangan, saya sudah bagi kepada para jemaah satu risalah ni. Risalah ni namanya Tuntutan Sewaktu Berlaku Kematian. Jadi tengok risalah ni, kita cuba ambil panduan ringkas ini, dan ambillah risalah ni, boleh photostat nanti bagi-bagi pada kawan-kawan. Berikut beberapa tuntutan yang mesti dilakukan terhadap orang yang menghadapi kematian. Sebelum mati lagi kita dah mula dah kita punya program kita sebelum meninggal. Yang pertama, mentalqin, yakni mengajar la ilaha illallah. Ini kita buat dulu. Bila kita pergi dekat orang nak mati, kita tengok keadaan dia agak sudah, dia panggil nazak, jangan lupa ajar dia mengucap la ilaha illallah. Cuma bagaimana cara kita nak ajar di sini, kita kena lihat. Kita kena lihat kalaulah dia tu orang yang soleh, orang yang baik, jadi kita boleh duduk dekat dia, kita sebut kalimah la ilaha illallah. Kalau dia sendiri tu ustaz, orang ustazah ataupun orang yang dah belajar macam kita mengaji ni, kita peringatkan dia, jangan lupa sentiasa sebut la ilaha illallah. Boleh kita sebut. Tetapi kalau dia ni orang yang tak tahu apa, tak boleh nak ajar dah ketika itu. Ajarkan dia mengamuk pula. Maka para ulama mengatakan eloklah kita baca je dekat dia. Kita baca dekat dia la ilaha illallah, biar dia ikut. La ilaha illallah. Nampak mulut dia bergerak, ikut, cukup. Jangan pergi marah. Baca la ilaha illallah, kita nak mati baik kan ni? Jangan. Tak boleh. Di saat itu bukan waktu nak mengajar lagi, bukan waktu tuition. Waktu itu waktu tazkir, memperingatkan saja. Memperingatkan saja.
Satu cerita yang sangat menyayatkan hati, tanda di nota tu, saya tak tulis cerita ni panjang. Iaitulah kematian seorang tuan guru namanya Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama hadis yang besar. Abu Zur'ah ni nak mati, murid-murid dia, kawan-kawan dia mari, Abu Hatim, Muhammad Muslim datang, semua ni ulama hadis. Dia kata takkanlah kita tak nak beramal dengan hadis. Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang nak mati tu la ilaha illallah. Hai, macam mana nak ajar tuan guru besar ni? Jadi akhirnya murid-murid dia, kawan-kawan dia gini, kita jangan ajar dia, kita masuk dekat dia, kita pergi muzakarah hadis. Pergi muzakarah hadis. Jadi mari seorang baca haddasani fulan am fulan am fulan. Siapa dekat dengan hadis tak sampai hati nak baca sebab tuan guru sedang dalam keadaan nazar. Dia pun berhenti setakat tu. Masuk pula yang kedua, Abu Hatim pula baca haddasani fulan fulan fulan. Tak boleh nak habiskan sanad hadis tu. Akhir sekali Abu Zur'ah rahimahullah taala dia sendiri celik mata, dia baca hadis. Haddasani fulan fulan an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi siapa dia baca, siapa di akhir ucapan dia la ilaha illallah, sampai je kepada Allah itu, kata di rawi yang menceritakan, terhenti suara dia dan telah tercabut nyawa dia. Allahu akbar. Ini husnul khatimah. Allah Taala tunjukkan kepada pencinta hadis, orang yang bekerja siang dan malam untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak sempat lagi nak habiskan hadis, dakhalal jannah. Mana bagi kita cukuplah bila dia kata la ilaha illallah, berhenti setakat tu, dia mati. Jadi ini dia kata. Jadi tengok, perintah mentalqinkan orang yang hendak mati ini adalah sunat. Kita kena buat. Para ulama telah ijma' mengenai talqin ini. Mereka berpendapat adalah makruh memperbanyakkannya dan secara berturut-turut agar agar tidak membosankan dengan kesempitan keadaan dan kesukaran yang sedang dihadapinya, sehingga menjadikannya mengeluar perkataan tidak selayaknya. Jadi jangan sibuk dekat dia. Kita pergi dekat dia, kita mengucap la ilaha illallah. Kalau mak kita siapa dia, kita duduk kata mak, ikut mengucap. Tengok dia mengucap, berhenti, cukup. Jangan duk ajar ulang lagi. Kata lagi sampai mati lah. Itu tak boleh. Itu tidak beradab dengan orang yang sedang menghadapi saat yang begitu gawat. Kemudian bila sudah mati, mayat itu kita hadap dia ke arah kiblat, iaitu dengan cara ditelentangkan dan ditinggikan sedikit kepalanya agar mukanya menghadap ke arah kiblat. Macam orang sakit nak solat kan, kita letak sini, kiblat sana, muka dia begitu. Ada juga ulama yang berpendapat dengan mengiringkannya di atas lambung kanannya. Mereka ini berpegang dengan dalil hadis sahih tentang tata cara hendak tidur. Jadi kita mengatakan tidur telah berbeza. Orang mati akan ditidurkan dalam kuburnya kan. Yang waktu belum dikebumikan, bolehlah kita letak mayat macam tadi. Mana letak kepala dia, muka dia menghadap ke arah kiblat gitu. Yang ketiga, menutup kedua matanya. Macam dalam kitab kita sebut tadi lah. Yang keempat, mendoakan untuknya dan ahli keluarganya dengan kebaikan. Tengok diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk melihat jenazah Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, maka Nabi kita masuk pergi ziarah dia. Matanya terbuka, celek mata dia, seolah-olah melihat sesuatu dan tidak berkelip lagi, mati dah tu. Maka Nabi sallallahu lalu menutup matanya sambil bersabda, Nabi kata, innar ruha iza qubida tabi'ahul basar. Roh itu apabila dicabut akan diikuti oleh mata. Saya tak tahulah muslimin juga muslimat kita ni pernah tak duduk di saat orang nak mati? Pernah menghadapi? Belum pernah lagi. Kau takut tengok orang mati? Takut apa kita nak jadi mayat juga ni? Jadi kita tengok, biasanya orang nak mati ni, waktu itulah waktu dia buka mata, celek tengok. Ni Nabi kata, apabila ruh diangkat, tabi'ahul basar, mata akan tengok naik atas. Dia ikut ruh dia pergi.
Jadi kadang-kadang mata tu tak tutup dah. Dia terbuka tengok tak tutup. Roh dia dah pergi. Dan pada saat itu kita anak-anak yang ada sebelah ni pun jangan duduk perasan lah kata, oh mak tengok saya dah, dia tak tengok awak. Dia tengok roh dia. Dan di antara tanda husnul khatimah dalam sebagaimana disebut dulu, orang mati baik ni bi'araqil jabin, dahi dia berpeluh. Kenapa? Sebab bila roh dia naik, dia malu dengan Allah Azza wa Jalla kerana roh dia naik dengan amalan yang terlalu sedikit. Pada saat itulah muslimin dan muslimat kita berpeluh, malu kita dengan Allah Azza wa Jalla, tapi apakan daya, masa sudah tamat, tempoh telah berakhir, kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala dengan persiapan yang telah kita buat sekarang. Jadi pandailah kita mengurus diri waktu hidup atas dunia ini, supaya kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang selesa, dengan ibadat yang banyak, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala yang cukup, dengan hati yang sejahtera. Tidak ada hati kita ni buruk sangka kepada orang, tidak ada hati kita benci kepada amalan Islam, tidak ada dalam hati kita ni perasaan-perasaan ragu, syak kepada syariat yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah ketika itu kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Kita tengok macam mana kematian ulama'nya. Kalau kita nak tengok kematian orang-orang yang soleh, memang cukup menarik. Dalam kitab Ibnu Qudamah, dia tulis sebuah kitab At-Tawwabin, kitab orang-orang yang bertaubat. Dalam kitab ni memang kalau kita baca, kita rasa kerdil kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Ta'ala pilih mereka mati dalam keadaan yang begitu cantik, husnul khatimah. Maka kita perbanyakkan doa kepada Allah SWT supaya kita mendapat sekit demikian. Baik. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tutup mata Abu Salamah, apa jadi? Faddaja nasun min ahlihi. Maka ahli keluarga Abu Salamah bila dengar bapa mereka mati, ada yang bising, menangis. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kamu berdoa ke atas diri kamu melainkan meminta kebaikan saja. Jangan doa yang pelik-pelik. Oh, binasalah aku, rusaklah, kecewalah hidup aku, ayah mati, suami meninggal contohnya. Nabi kata jangan sekali-kali. Kerana sesungguhnya fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Apa yang kita kata tu malaikat amin. Maka ketika itu akan rosak binasalah kita, sebab kita yang membinasakan diri kita dengan keculuparan mulut, berdoa benda-benda yang tidak sepatut. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Abi Salamah. Di doa ni, dalam ni ada doa ni. Kalau tuan-tuan nak tengok nantilah, yang senangnya saya nak tulis berpanjang, ambil dalam buku ni. Buku ni dah ada kan? Perisai Muslim. Dapat dah? Yang belum dapat lagi boleh ambil. Dalam bacaan yang ke 52, ajaran kepada orang yang sedang nazak. Kemudian bila kita tahu dah dia dah meninggal, kita akan doa inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku di atas musibah yang menimpaku, wa akhluf li, dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi kita minta sesuatu yang lebih baik. Kemudian bila mayat itu telah disahkan kematiannya, tengok ni dia kata apa ni, hadis ini dalil sunat menutup mata si mati, dan telah ijma' ulama bahawa malaikat mengaminkan doa sewaktu kematian. Jadi bila kita ada kematian, kita doa baik, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah, ya Allah. Jadi di antara doa yang saya ingat, kita terlepas pandang. Itu bahasa sopan lah, terlepas pandang. Kalau bahasa kurang sopan sikit, hak kita tak reti. Ataupun kalau kata jahil, kasar menangak tak? Dia jahil dengan tak tahu tu lah, beza sikit dari sudut penggunaan, sama dari sudut maknanya. Jadi kita kata ramai di kalangan kita yang tidak ambil berat isu ni. Bila dengar orang mati, kita tengok orang mati, Al-Fatihah, habis kat tu ya. Ini doa. Cuba tengok di kertas ni, tuan-tuan boleh ikut. Doa ketika menutup mayat.
Manakala kita pergi ziarah orang tu mati, kawan kita, sahabat kita, keluarga kita mati, sama ada kita buka muka dia ataupun tak buka, kita baca doa ni. Eloknya ambil doa ni, dalam kitab kita perisai ni ada. Ambil scan sini, letak dekat mayat. Bila orang mari, suruh dia baca. Cuba ikut sekali. Allahumma ghafir. Nak baca apa situ? Li fulan, jangan sebut li fulan. Li fulan tu bismih tu jangan. Letak garisan kat bawah. Li fulan tu bagi siapa. Jadi letak nama dia. Yang mati nama apa kita kata? Nama Muhammad. Allahumma ghafir li Muhammad. Nama apa ni? Kita kata nama Aisyah. Allahumma ghafir li Aisyah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Tak kuat baca macam tak kena ya. Kuat sikit sekali lagi. Allahumma ghafir. Li itu jadi li. Li itu maknanya kamu dah letak nama dia. Li siapa? Siapa yang mati tu? Sebut nama. Sebab Nabi sebut nama. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Jadi itu tanda kita kenal si mati tu dengan namanya sekali. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Jadi coba tengok terjemahan dia sangat menarik. Ya Allah, ampunilah si fulan, ampunilah siapa dia yang mati, sebut nama dia. Angkatlah martabatnya di kalangan orang-orang yang diberi hidayah. Gantilah dia selepas pemergiannya. Jadi kita suruh ganti siapa dia nak jaga orang ni pula. Keluarga dia, isteri dia, suami dia. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan sekalian alam, dan perluaskanlah kuburnya, dan sinilah cahaya dalam kuburnya. Saya ingat sangat harmoni, sangat bahagia kalau semua orang yang pergi melawat jenazah baca doa ni. Tapi oleh kerana kita tahu apa, paling tinggi pun kita pergi tak tahu, gerak mulut mungkin baca Fatihah, lepas tu keluar tak tahu apa. Jadi doa ni tertinggal. Sebab apa tertinggal? Sebab tidak diviralkan. Cuba siapa-siapa boleh buatlah. Ini doa ketika menziarahi jenazah. Buat. Jadi kalau boleh kita ambil kad cantik-cantik, bila ada kematian kita letak je dekat tu. Setiap orang mari aja suruh baca. Mari orang baca. Kalau 500 orang mari ziarah dia, 500 orang doakan Allahu Akbar, bahagia hidup. InsyaAllah Ta'ala Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada si mati yang sedang menuju perjalanan yang jauh yang disebut dipanggil alam abadi, di alam barzakh. Baik. Kelima, disunatkan mengucap kata-kata kebaikan di sisinya. Jangan duk bercakap tak tu pasal. Kita bercakap yang baik-baik je. Kenapa orang nak bercakap lebih-lebih? Kata boleh balik nanti mari waktu nak solat jenazah pula. Sekarang ni tak kira orang ni duduk dekat mayat pun dia boleh bincang apa tu, macam-macam benda yang dia boleh bermesyuarat. Seolah-olah kita pergi tempat jenazah untuk apa ni, tidak ingat kematian, tapi untuk berjumpa kawan-kawan. Waktu itulah saat yang patut kita insaf, patut kita sedar bagaimana dia telah pergi bila giliran kita. Jadi kita jangan nasihat juga kepada ahli keluarga si mati, jangan duduk meratap, jangan duduk melaungkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Tapi kalau mereka menangis tak apa, mengalir air mata. Ada satu kes saya pernah tengok, bila keluarga si mati ni mengalir air mata, pakak marah pula. Jangan ni mayat ada atas rumah lagi, tak boleh nangis. Itu perasaan. Nabi SAW sewaktu wafat Sayyidina Ibrahim, anak dia Ibrahim mati, mengalir air mata Nabi. Orang bagi tanya, ya Rasulullah atabki, Rasulullah menangis? Nabi kata itulah perasaan rahmat yang Allah Ta'ala campakkan dalam diri seorang manusia. Jadi kita boleh mengalir air mata, mengalir air hidung, tidak menjadi masalah. Yang salahnya meratap. Oh, tak ada lah suami yang disayangi,
Suami pula kata tak habis lah, isteri yang disayangi contohnya, ayah mati, anak-anak kadang-kadang Allah SWT di Maha Kaya, ya, anak yang kita paling sayang itu yang diambil dulu. Banyak dah kes yang saya jumpa, anak yang paling sayang sekali. Contohnya dia anak perempuan semua, seorang anak laki-laki, tapi anak laki-laki itu mati dulu. Dia kata kalau mati 3 anak perempuan saya tak sedih, tapi mati yang laki-laki seorang itu Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Sebab itulah kita disebut ni, kita minta Allah SWT wa'jur ni, tengok ni, ucaplah sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamu ya Allah gantikanlah, berilah ganjaran kepadaku di atas musibah yang menimpa aku. Kita minta Allah Ta'ala beri pahala kepada kita. Kemudian gantikanlah untuk sesuatu yang lebih baik darinya. Kita minta Allah Ta'ala gantikan kita dengan lebih baik. Kita tak kata dia pergi tak baik, tapi kita nak yang lebih baik daripada itu lagi. Sebagaimana hadis yang ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi kata di Ummu Salamah, waktu aku nak baca doa ni, dia kata aku duk fikir, siapa dah lebih baik daripada Abu Salamah ni? Orang yang sangat baik dia, sangat orang panggil suami yang cukup misali, penyayangnya dengan akhlak yang begitu baik. Tiba-tiba nak doa wakhlufni khairan minhu, ganti aku lebih baik daripadanya. Macam tak logik je. Tengok ya. Tapi tak lama lepas pada itu, yang datang pinang Ummu Salamah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun doa je, Allah Ta'ala ganti, sama ada ganti dengan yang lain, dengan suami ataupun dengan isteri yang lain, ataupun anak-anak yang dulunya tak peduli dengan kita, dengan sebab ayah dia mati, semuanya pakat beri tumpuan, beri kasih sayang. Yang dulunya Masya Allah hari ibu je dia kena mak dia. Dia kena kat mana? Bukan balik kampung pun, kena kat Facebook. Oh, lepas subuh tulis selamat hari ibu untuk ibuku, balik tak juga. Ini kacau punya dunia hari ni tak? Jadi kita Allah Ta'ala tak tahu. Kita tak tahu apa rahsia, apa hikmah Allah Ta'ala nak beri, wallahu alam. Sebab tu kita, bagi kitanya, doakan wakhlufni khairan minhu, ganti aku daripada yang lebih baik. Kata kita kena langgar, bom, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma khlufni, yang ganti yang baik. Apa yang Tuhan nak ganti, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Boleh jadi kata kita riba yang kena langgar dapat yang lebih besar lagi, dapat Volvo pula kan. Wallahu alam. Itu kuasa Allah. Bagi kita beramalah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menegah keluarga si mati daripada kemungkaran. Jadi kita tegahlah, kalau nampak dalam rumah tu ada benda-benda yang tidak baik, suruh nasihatlah supaya sembunyikan, macam-macam. Ni ada orang tanya semalam, dia kata ada orang kata cermin pun kena tuduh juga. Saya kata siapa nak pergi menilik kat cermin tu? Kalau mayat ada, saya kata mayat tak bangun dah, dia tak senyum dah dekat cermin tu, nak tutup. Jadi tidak ada kena-mengena dengan cermin. Yang adanya kemungkaran, contohnya patung-patung. Sebab bila ada patung, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Ada patung, ada anjing, dikeluarkan benda-benda yang tak baik itu. Jadi kalau patung tu jangan duk keluar, tak simpan, nanti lepas ke bumi mayat keluar balik dia lah, campak terus jalan terus sampah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, campak belaka. Inilah peluang untuk kita insaf, untuk kita taubat pada Allah Azza wa Jalla. Kalau di saat kematian tidak memberi keinsafan, bila lagi kita nak insaf? Bila lagi kita nak insaf? Itulah waktu yang paling, di antara waktu yang sangat sesuai untuk kita berubah. Cuma kadang-kadang saya rasa sedih lah, bila kita pergi ikut sekali jenazah ke kubur, anak-anak yang datang, keluarga yang datang, yang perempuan ni Masya Allah dengan tak tutup auratnya, pakai kain belah pun ada lagi. Kadang-kadang saya tanya, siapa dia ni? Dia kata keluarga si mati. Gini lah, awak balik jahit kain dulu baru bagi kubur lah. Ada masalah kacau punya orang di saat itu, saat orang yang sudah menerima kesedaran kan, tiba-tiba kita mari buat Allah, mengganggu kestabilan di sini. Kenapa? Tengok ni. Jadi tengok benda-benda maksiat yang dibuat, biasanya ratak tangis ni tak apa kuat di Malaysia ni, tak, orang Melayu tak buat lagu tu. Saya pernah duduk di, waktu anak belajar di Madinah, satu malam bising tingkat atas di rumah jiran kita, bising tingkat dia terbuka habis, melau meratap, campak benda-benda turun. Kata apa bala ni malam. Pergi tanya jiran apa sebab. Dia kata orang India, dia mari menyewa situ, dia mari kerja di Madinah.
Dia kata keluarga dia mati di sana, di negeri, di India tu. Tapi dia meratap sini sampai buka tingkap habis, koyak tarik rambut. Kata inilah dia panggil da'watul jahiliyah yang Nabi sebut. Seruan jahiliyah. Itu dia panggil seruan jahiliyah. Jangan kita benarkan. Yang ketujuh, menutup mayat si mati. Jadi bila orang mati, tutup sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bila wafat ditutup dengan kain. Dan boleh juga kita mencium mati. Mana kalau kita yang meninggal tu keluarga kita, anak-anak kita, bolehlah kita pergi cium dia. Jangan semua pergi cium semua orang. Ni tidak, ni habis semua nak cium belaka. Bukan keluarga dia pun nak pergi kucup juga. Mana maksudnya kalau yang silang jantina lah kan. Kalau sama-sama perempuan tak ada masalah lah. Yang ni perempuan nak pergi cium. Itu kita kena, kalau mahram dia tak apa. Kalau tidak mahram jangan dibenarkan, kerana dia mengganggu mayat itu sendiri. Ini di antara amalan-amalan sunnah yang 8 ataupun 7 perkara yang saya sebut tadi, di antara amalan sunnah yang patut kita buat apabila berlaku saat kematian. Alhamdulillah, dalam bacaan-bacaan ini tuan-tuan ambil bismillah, doa salat jenazah dan sebagainya, ucapan takziah ada di sini, nanti kita boleh belajar. Baik, masuk semula kepada selesai dah kita menerima jenazah dan kita telah tutup mayatnya, maka kita berpindah pula kepada mandi mayat, mandi jenazah. Hukum syarak memandikan mayat diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis yang ke-221, an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala ighsilnaha 3 aw 5 aw akthar min zalik in ra'aytunna zalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faraghtunna fa'adhinnani falamma faraghna adhannahu fa'atana hiqwahu faqala ish'irnaha iyyah, rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke tempat kami. Jadi kami itu kumpulan wanita yang sedang petugas-petugas mandi mayat, nak mandi jenazah. Ketika anak perempuannya mati, jadi mengikut riwayat anak perempuan isteri iaitulah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha wafat. Lalu baginda bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu jika kamu pandang elok tambahan yang demikian. Maknanya kita yang paling rendah sekali ya. Kalau tapi eloknya kita buat berapa kali? 3 kali. Mana 3 kali mandi. Kalau nampak tak bersih lagi 5. Tak bersih lagi 7. Buat witir. Iaitulah dengan air dan serbuk daun bidara. Daun bidara guna air ini. Dan campurkanlah sedikit kapur barus pada kali yang akhir. Setelah kamu selesai memandikannya, beritahu kepadaku. Tak apalah Zainab, Allah beri kemuliaan kepada dia. Ia menguruskan jenazah dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau selesai mandi, beritahu kepada aku. Setelah selesai, kami pun memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memberi kepada kami kain sarungnya sambil bersabda, balutlah badannya dengan kain ini. Jadi kain Nabi balutnya. Itu dia panggil, para ulama katakan di atas dasar mengambil berkat dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Jadi adakah zaman kita hari ini masih ada lagi kain-kain ni? Jawabnya sudah tidak ada. Yang pameran-pameran itu replika tu, yang dia ambil gambar, yang dia buat. Jadi tak payahlah kita pergi cari yang pelik-pelik. Hari ini orang suka pelik. Ambil kain kapan Nabi, kain kapan contohnya. Oh, dia oleh kerana kita tidak ada lagi kain Nabi nak pakai kepada mayat, kita pergi beli pula kain-kain yang ada gambar capa Nabi itu kan, letak dalam tu. Itu tidak warid lah. Tak usah buat benda pelik-pelik lah, benda ajaib, tak payah.
Kain kafan tu sudah cukup. Jangan duk cari lagi benda-benda yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada kain Nabi sungguh, letak. Kalau ada, mana ada lagi dah. Mungkin ada di Tok Kafi, di Turki satu baju Nabi. Setelah itu ya siapa nak bagi yang kita? Perang dunia dulu nak ambil kain baju tu kan. Allahu Akbar. Jadi hari ni kita tahsin, kita kawal, kita pagar diri kita. Tak ada lagi kain-kain Nabi, sudah tidak ada lagi rambut Nabi pun tak dapat dengan kita. Jadi kita pagar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa kita hidup ni kita beramal dengan apa yang Nabi kita ajar. Insya-Allah waktu itulah waktu kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ighsilnaha witra salasan aw khamsan aw sab'an wa bada'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Wa qalat Ummu Atiyah fa dhafarna sya'raha thalathata qurun fa'alqainaha khalfaha, rawahul Bukhari wa Muslim. Menurut satu riwayat lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia beberapa kali asalkan ganjil bilangannya. Samalah dengan hadis tadi kan, 3 atau 5 atau 7. Dan mulakanlah dengan bahagian-bahagian kanan badannya dan anggota-anggota wudu. Nak mandi sebelah kanan dulu, gosok sebelah kanan ni dulu. Macam sama juga dengan kita mandi hari ni. Kita mandi janabah, mandi junub, sunatnya ambil wuduk dulu kan. Lepas ambil wuduk kita mandi sebelah kanan. Oi, mana ada sebelah kanan? Hari ni orang mandi dengan pahit hujan kan dia panggil dus. Tak apa, kita holo bahu kanan dulu. Maknanya kalaulah pahit tu menyeluruh daripada kalau letak atas kepala, semua sekali kena. Jadi untuk nak amalkan sunnah macam nak buat, kita guna pergerakan. Nak holo bahu kanan dulu, kamu ni bawa kiri, kemudian kepala. Itu dia panggil sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Atiyah berkata, sesudah itu kami pun jalinkan rambutnya 3 tocang. Dia buat 3 ikatan rambut, lalu kami holorkan ke sebelah belakangnya, radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut huraian ulama rahimahumullah, lebih dahulu hendaklah dibersihkan badan mayat dan celah-celahnya, kemudian baru dimandikan sekurang-kurangnya dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Mana kalau waktu air tak ada langsung, cukuplah sekali kita mandi. Tapi sebelum dimandikan itu bersihkan dulu, buang kotoran, buang najis-najis yang ada. Hari ini ramai di kalangan jenazah kita ni, Allah Ta'ala lah beri keampunan dan juga keselamatan kepada kita semua. Ada yang mati di hospital ataupun mati setelah duduk di hospital. Biasa di hospital ni ada tampal, dia punya plaster kan, bekas jarum, bekas airnya. Jadi pastikan supaya tidak ada gam yang melekat di tubuh tu. Perhati dulu. Kalau boleh selesai yang tu dulu baru dimandikan jenazah. Tetapi yang lebih sempurna dimandikan sebanyak 3 kali. Kali yang pertama dimandikan dengan air yang bercampur serbuk daun bidara tadilah. Serbuk daun bidara. Tengok nota nombor 7, muka surat 450. Serbuk daun bidara membersihkan badan seperti sabun. Sebab itu disunatkan menggunakannya seperti yang disebut dalam hadis ini. Serbuk itu disediakan oleh kedai penjual kain kafan bersama-sama alat mandi yang lain. Jadi ada juga orang tanya, kalau pakai sabun boleh tak? Kata kalau tak jumpa kain serbuk bidara tadi, guna sabun pun boleh lah. Tapi kalau ada, eloknya kita kekalkan yang asal tadi. Tengok, dia kata atau dengan menggunakan sabun. Jadi di sini para ulama, dia panggil ulama al-usul, membahaskan dia nak sabun ke dia nak daun bidara. Maksudnya nak bersihkan ke nak bidara itu menjadi asas. Jawabnya oleh kerana zaman Nabi orang guna daun bidara sebagai sabunnya, maka zaman kita ini kalau tak ada bidara kita guna sabun pun tidak menjadi masalah. Sebab itulah saya tengok kitab kitab kita ni, Mustikah Hadis ni, dia panggil kitab yang duduk di atas realiti. Tengok waktu istinja dulu, ingat tak? Dia kata istinja dengan batu, dengan benda-benda keras, dan dia kata termasuklah tisu-tisu tandas yang keras tu boleh.
memang bolehlah mengikut pandangan ulama. Jadi di sini dia kata sama ada kita guna serbuk daun bidara atau dengan menggunakan sabun. Sabun bahasa Arab, sabun bahasa Melayu. Sabun. Kemudian dibilas dengan air semata-mata. Sesudah itu dimandikan dengan air yang dicampurkan sedikit kapur barus padanya. Baik kapur baru ni supaya dia berbau dia tu dia tak bau mayat. Dia bau kapur. Jika dipikirkan perlu, boleh diulangi sehingga menjadi 5 kali atau 7 kali mandian. Mandi kali yang pertama dengan air yang dicampurkan padanya sedikit kapur barus, itulah yang wajib. Dan yang lainnya sunat belaka untuk menjadikan mandiannya lebih sempurna. Orang yang memandikan mayat dan penolongnya hendaklah orang-orang yang amanah. Seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadis. Apa yang dimaksud orang yang beramanah di sini? Iaitulah orang yang tak buka rahsia kepada orang. Ni setengah orang ni Masya Allah, saya tengok mulut laser. Dia duk mandi mayat tu. Tengah mandi mayat, dia buar dengan kawan dia macam duk kat kedai kopi. Apa yang dia kata tak tahu. Sampai keluarga si mati bisik dengan saya dia tu. Apa pelik ustaz ni dia tu? Duduk cakap macam tidak menimbulkan keinsafan. Sedangkan kita duduk depan mayat. Jadi ini dipanggil dari sudut kesopanannya tidak sopan. Apalagi kalau jenis orang ni suka cakap. Oh, lepas mandi yang ni petang kan orang buka rahsia. Oh, mayat dia tu ada. Oh, gitu patutlah. Jadi macam-macam cerita. Jadi tak boleh, itu rahsia. Kalau kita tengok mayat tu baik, alhamdulillah. Kalau kita tengok mayat tak baik, ada tanda-tanda tak baik. Kalau kita nampak rahsia kan, jangan dipecah. Oh, patutlah dia ni dulu. Memanglah nasib baiklah dia mati. Kalau tidak kampung ni tak aman. Oh. Laser lagu ni jangan panggil lagi orang macam ni. Supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan sempurna dan dapat menyimpan rahsia kalau jika mereka ada melihat sesuatu yang buruk pada mayat itu. Jangan diberitahu pada orang. Kadang-kadang mayat ni, saya duk perhati tengoklah. Kita minta selamatlah dengan Allah Azza wa Jalla, kita semua dan keluarga kita. Biasanya orang mati sakit jantung. Tentu tengok ada tak mayat. Mayat dia akan jadi berubah. Dia akan jadi lebam, dia jadi itu ada. Saya tengok sendirilah mayat. Kenapa berubah? Tak boleh jadi darah dia tak pergi daripada awal lagi yang menyebabkan kematian ni. Wallahu alam sebab apa? Jadi bila kita tengok benda yang pelik macam tu, mestilah kita letak bersangka baik. Sebab-sebab yang tertentu. Jangan oh tengok mayat dia hitam. Mayat dia macam terbakar. Oh sudah. Diviralkan pula. Jadi manusia hari ni suka dua viral. Satu viral yang tak baik, satu lagi melampau-lampau pula. Oh tengok mayat ni bercahaya. Bercahaya pula dah. Rupanya lampu yang suluh ataupun waktu dia ambil gambar snap tu kebetulan matahari kat situ jadi mayat bercahaya. Habis pakat duk viral mayat bercahaya. Mati baik. Oh sudah. Ingat cerita yang mati di Mekah tu kan? Tersengih suka mayat. Rupanya bila tengok dia beberapa hari keluar dalam internet, ada orang maklumkan tu mayat orang lain tu. Itu mayat waktu kerusuh mandi jenazah. Memang dia suka kena geletek kat bawah tu. Aduh. La ilaha illallah. Saya kata bala betul dunia zaman kita ni, dunia IT ni memang bala. Bala ke tidak kita? Bala, tak tahu apa nak kata. Baiklah. Sebaliknya kalau mereka melihat yang baik, hendaklah mereka ceritakan kepada orang lain, tapi cerita jangan melampau-lampau lah. Ni pergi ambil gambar mayat bercahaya, sebar. Waktu bila pergi siasat tak ada cahaya pun. Itu memang dia kena matahari kan, gambar-gambar ni boleh. Ataupun dia edit dengan alat-alat yang ada hari ni. Anak-anak kita belajar alat hari ni untuk mengedit gambar-gambar. Sama ada untuk kebaikan dan termasuk juga untuk keburukan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, cara memandikan mayat. Patut kita buat tajuk lain hari ni. Bawa mayat terus tak sini, kerusuh jenazah lalu kan. Ada mayat ada? Ustaz kita, ada mayat tak? Patung mayat tu ada? Bawa sini kita mandi dia betul kalau jadi Ada kat belakang tu. Ada kadang-kadang orang kerusuh jenazah ni dia bawa mayat dia sendiri dah. Ada dekat jabat agama yang saya kenal tu. Putu-putu dah kepala, tangan cabut. Saya kata kenapa ni? Tak tahu dia termasa dia mandi mayatnya pulah macam mana cabut lah. Kata ni mati 2 kali kawan ni. Jadi tak boleh lah, kita kena tenang-tenang Baik. Cara memandikan jenazah. Yang pertama,
Semasa memandikan mayat adalah menutup badannya supaya auratnya terlindung. Auratnya terlindung, jangan didedahkan. Karena itulah waktu kita nak mandikan mayat, eloknya kita ambil di mana? Tudung, letak tirai, janganlah orang ramai tengok. Yang tengoknya siapa dia? 2-3 orang yang mandikan jenazah saja. Lebih-lebih lagi kalau jenazah perempuan. Elok dimandikan dalam selai kain sarung yang nipis supaya air menyerap masuk, dan mudah pula bagi orang yang memandikannya memasukkan tangannya untuk membersihkan mana-mana bahagian badan mayat yang perlu dibersihkan. Yang perlu dibersihkan itu. Tengok nota nombor 8, dia kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa wafatnya telah dimandikan dengan memakai sehelai baju qamis. Jadi orang duk fikirlah, kalau orang lain mati kita buka baju dia, kan? Jadi kata ahli sirah kata kecuali jasad Rasulullah tidak dibuka kerana sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang memandikan mayat hendaklah membalut tangannya dengan sepotong kain perca atau memakai sarung tangan. Jadi hari ini alhamdulillah sarung tangan plastik kan yang kita beli kat farmasi tu, guna yang tu boleh. Untuk apa? Ialah kadang-kadang mayat ni ada penyakit, ada sakit kulit dan sebagainya, dia tak kena kepada itu. Satu. Yang kedua, kita tidak menyentuh kotoran ataupun najis yang keluar daripadanya. Yang ketiga, tempat mandi mayat adalah terlindung dari pandangan orang ramai. Hanya orang yang memandikannya dan penolong-penolongnya sahaja yang boleh hadir di situ. Berapa orang yang nak masuk keluarga dia lah. Dalam pada itu, kalau salah seorang daripada kerabat yang dekat sekali bagi si mati turut hadir bersama, walaupun ia tidak mengambil bahagian mandikannya, maka ia dibolehkannya. Jadi eloknya keluarga-keluarga yang dekat itu masuklah sekali tengok. Tengok nota nombor 9. Ini berdasarkan peristiwa yang berikut. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda dimandikan oleh Sayyidina Ali dan Al-Fadl Ibnu Abbas. Dua-dua ni sepupu belaka. Ali bin Abi Talib, Fadl bin Abbas. Manakala Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma menyiramkan air, pada ketika itu Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi radhiyallahu anhu, turut hadir bersama. Dia tak menyertai, tapi dia ada di situ. Cuma kita ingatlah, kalau dia masuk ramai-ramai pergi nak buah kat situ, suruh dia keluar. Awak tunggu kat luar, nanti siap, nanti kita bincang. Ni orang nak mandi jenazah. Yang keempat, segala perbuatan yang dilakukan kepada mayat semasa menguruskan jenazahnya, mulai ia menutup mata hinggalah ia selamat dikebumikan, hendaklah dilakukan dengan lemah lembut dan penuh hormat. Mentaka dia mati, dia tak kata apa dengan kita buat kasar-kasar dengan dia tak? Ambil air siram dalam hidung dia tak marah dah, tapi tidak beradab lah. Yang kelima, semasa mayat dibawa ke tempat mandi, sunat ditutup mukanya dan diletakkan di atas papan alas mandi dengan keadaan terlentang. Kemudian ditinggikan sedikit papan itu di sebelah kepala supaya air mandi mudah mengalir ke arah kaki. Ini benda teknikal lah. Sekarang ni orang dah buat kan, tempat mandi mayat tu sudah ada. Yang keenam, tempayan. Ini bahasa lama ni, tempayan dulu. Mana ada orang sekarang ni tempayan sudah masuk dalam muzium. Orang tak apa guna lagi, kampung-kampung mungkin ada. Jadi tempayan atau tong air adalah dijauhkan sedikit supaya tidak terkena percikan air mandi daripada badan mayat. Kalau kita guna cebok lah. Sekarang ni orang pakai paip getah tu. Hilanglah isu yang ke-6 ni. Yang ketujuh, sebelum menyiram badan mayat, hendaklah mengosongkan perutnya lebih dahulu kalau ada benda-benda kotor yang boleh keluar, dan supaya tidak keluar lagi sesudah ia dimandikan atau dikafankan. Kosongkan perut dia tu daripada makanan-makanan yang masih tertinggal lagi tu. Jadi kosong semua, barulah kita mandikan. Cara melakukannya, ini detail kita ni. Orang yang memandikannya adalah mendudukkan mayat di atas papan mandi, angkat sikit dia, dalam keadaan condong sedikit ke belakang, dan menahan belakangnya dengan lutut kanan sambil memegang belikaknya. Belikat itu pinggang dia tu, dengan tangan kanannya, dengan meletakkan ibu jari di tengah-tengah tengkuknya supaya kepalanya tegak.
dan mengurut perutnya perlahan-lahan dengan tangan kiri supaya keluar najisnya. Yang ke-8, penolong orang yang memandikan mayat adalah menyiram air banyak-banyak, membersihkan benda-benda yang keluar, dan elok disediakan tempat bara dan membakar gaharu atau setangi supaya suasana keliling berkeadaan harum. Kita ambil biasa orang bakar apa ni, kayu gaharu lah, setengah orang dia panggil bakar calok apa dia, supaya tak bau mayat. Tujuannya yang keluar-keluar tu tidak bau, kita bau dia punya. Tapi kalau ada bahur yang cantik-cantik tu, beli hak arak tu, hak arak jangan main, sekilo 1,000, 2,000 sekilo, belilah mana-mana yang ada lah. Malah lebih elok lagi dibakar gaharu, nak baharu mahal, atau setanggi mulai dari mayat putus nyawa hingga selesai ia dimandi dan dikafankan. Yang ke-9, setelah dikosongkan perutnya dan dibersihkan benda-benda yang keluar, hendaklah ditelentangkan semula mayat itu di atas papan mandi dan dicebokkan oleh orang yang memandikannya dengan membersihkan kemaluannya dan celah-celahnya. Yang ke-10, setelah itu tukang mandi hendaklah membuka perca kain yang membalut tangannya dan membersihkan tangannya, kemudian membalutnya dengan perca kain yang bersih. Mana tukar sarung tangan tadi. Kalau ia memakai sarung tangan, hendaklah dibuka dan dibersihkan dan dipakai semula. Yang ke-11, setelah itu hendaklah dibersihkan gigi mayat. Kalau mayat ada gigi, kita siwakkan gigi dia tu. Kalau dia tak ada gigi dah, cabut je lah. Kerana sekarang ni ada gigi orang panggil gigi plastik tu, buang lah, jangan bawa masuk sekali dalam kubur. Gigi tu tak kat luar, tapi simpan betul-betul. Baru ni ada orang duk viralkan, lepas pada mati mayat tu dikebumikan, tiba-tiba bau harum dalam bilik, bau harum. Orang pergi cari tengok gigi dia tu harum. Rupanya mayat ni mayat Tok Syekh besar, dia duk baca Quran, dia duk zikir, duk tazkirah, bau gigi plastik tu. Allah Ta'ala beri kemuliaan, tapi tak usah duduk viral lah benda tu. Harum yang ni, semua orang pakat nak buat gigi belakang pula ni kan. Lubang hidungnya, lubang telinga dan celah-celah kukunya bersih, kemudian diwudukkannya dengan sempurna meliputi yang fardu dan yang sunat. Setelah itu baru dimandikan daripada bahagian kepala hingga ke hujung kaki meliputi seluruh tubuhnya. Senang ya mandi dia ni. Mandi mayat mana senang dengan mandi anak? Mana lebih senang? Mandi mayat ke mandi anak? Anak yang baby tengah buah tu. Mandi anak ni Masya Allah, lompat masuk dalam besin lah, masuk dalam tu dah. Berambat kadang-kadang sekeluar rumah tu sampai ke dapur lagi macam tu. Mandi mayat ni tak ada apa-apa, dia tak marah apa, dia senyap kat situ. Tapi masalahnya bila suruh mandi mayat lari belakang. Kau lah anak nombor 1 lah, sudah. Yang nombor 2 tak mau. Takut. Mandi patut dia, mandi anak lebih payah daripada mandi mayat. Cara-caranya, mula-mula mandikan bahagian kepala dengan membasuh seluruh kepala, muka dan lehernya dengan air yang bercampur dengan sebut daun bidara atau memakai sabun. Pakai sabun pun boleh tadi kan. Tengok nota nombor 10. Mayat lelaki yang menyimpan janggut panjang, sunat disisir janggutnya dengan sikat jarang. Dan jika bulunya, janggutnya atau rambut kepalanya gugur semasa memandikan, hendaklah dimasukkan ke dalam kafannya semasa ia dikafankan. Mana kalau banyak bulu ambil tak gitu. Mayat perempuan pula hendaklah dihuraikan rambutnya, buka. Mana kalau dia mati dalam keadaan sanggul ke dalam dia pita rambut kan, supaya air membasahi keseluruhannya. Dan jika ada rambutnya yang gugur, hendaklah dipungut dan dimasukkan dalam kafannya. Ini dalam kitab fiqh kita sebut sedemikianlah. Ambil balik tak situ. Tapi kalau dia potong waktu tak mati lagi tu, atau sudut tak sekali situ, sesat hak tu. Ni ada orang simpan ni. Dia simpan yang rambut dia. Siapa dekat dengan seguni. Dia kata apa, kalau dia mati esok, dia suruh tanam sekali. Saya kata siapa dia lah kacau macam ni. Rambut dia nak buat apa dalam kubur tu. Jadi mula mandi bahagian kepala dengan basuh seluruh kepala, muka dan lehernya dengan air yang bercampur dengan daun bidara atau dengan sabun. Kemudian membasuh lambung kanan. Lambung tu rusuk. Mana lambung
Kitab lama dia panggil lambung. Bahagian hadapan meliputi bahu, ketiak, tangan kanan, dada, rusuk, perut, kemaluan, celah-celah kangkang, kelangkang dan paha kanan, terus ke hujung kaki kanan. Mana ambil sebelah daripada atas ni sampai ke hujung kaki. Kemudian membasuh sebelah kirinya, bahagian hadapan seperti itu juga, daripada bahunya hingga ke hujung kaki, seterusnya. Kemudian diiringkan mayat ke sebelah kirinya dan dibasuh lambung kanannya, bahagian belakang meliputi bahu, belakang badan, rusuk, punggung, paha kanan dan terus ke hujung kaki. Mana kita terbalik mayat tu, basuh di sebelah belakang pula. Kemudian diiringkan ke sebelah kirinya dan dibasuh lambung kirinya, bahagian belakang seperti itu juga, daripada bahu dan belakang badannya hingga ke hujung kaki kirinya. Kemudian membilas seluruh badan mayat dengan air semata-mata. Apa dia maksud air semata-mata? Mana air mutlak, air yang kosong ni, yang tak bercampur dengan daun bidara, tak bercampur dengan sabun lagi, untuk menghilangkan kesan bau serbuk daun bidara itu. Kemudian baru dimandikan dengan air yang dicampurkan sedikit kafur barus padanya, meliputi seluruh badan mayat daripada hujung rambut hingga ke hujung kakinya, dan meliputi bahagian paha serta belakangnya. Semua itu dikira satu kali, baru satu round pusingan baru. Kemudian kita buat pula kali yang kedua. Tengok nota 11. Kerana perbuatan basuh badan mayat dengan air yang bercampur serbuk daun bidara atau dengan makan sabun kemudian membilaskannya tidak dikira. Itu hanya sekadar membersihkan badan. Yang dikiranya ialah kali yang akhir, iaitu memandikan dengan air yang dicampurkan sedikit kapur barus. Itu kali yang pertama, maknanya satu round, satu pusingan. Kemudian buat kali yang kedua pula. Cara mandi, semua itu dikira satu kali, dan dengan itu selesailah mandi wajibnya. Maknanya kalau tak ada air cukup dah setakat itu. Cara mandi yang demikian sunat diulangi sehingga menjadi 3 kali untuk menyempurnakan kebersihannya. Jika perlu, sunat ditambah bilangannya sehingga menjadi 5 kali atau 7 kali, seperti yang tersebut dalam hadis yang lalu dan juga hadis yang lain. Setelah selesai dimandikan, hendaklah dilap badannya kering-kering supaya tidak membasahi kain kafannya semasa ia dikafankan. Detail kan dia punya perbincangan tu detail. Maka kemudian ia dikafankan. Mayat perempuan, berbeza sikit. Orang perempuan ni dihuraikan rambutnya, mana dibuka rambut dia tu semasa dimandikan supaya air membasahi keseluruhannya. Setelah itu dilap badannya dan rambutnya, kemudian disikat rambutnya dan dijalin menjadi 3 tocang. Ikat balik rambut serta dihulurkan ke belakang, ke sebelah belakang, sebagaimana berlaku kepada siapa tadi? Zainab, yang dimandikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kita berpindah kepada tajuk mayat dalam keadaan janabah. Mana mayat mandi dalam keadaan berhadas, berjunub, dipanggil hadas besar. Lelaki atau perempuan yang mati dalam keadaan janabah, berhadas besar, maka ia tidak dituntut dimandikan lagi dengan mandi janabah. Sekali ialah. Setelah ia dimandikan dengan mandi mayat, kerana mandi mayatnya mencukupi. Contohnya orang ni mati dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid, jadi tak payahlah kita mandi 2 kali. Mandi untuk junub dulu, lepas tu baru mandi mayat pula sekali lah. Dia panggil package lagi. Jika keluar dari perut mayat sesuatu yang kotor setelah ia dimandikan atau semasa dikafankan, maka ia juga tidak dituntut dimandikan lagi, tetapi memadai membersihkan kesan benda itu. Biasanya nas'alullah as-salamah wal afiyah lah, kita minta selamat kalau mati aksiden biasanya keluar darah, lepas pada mandi tu keluar lagi. Jadi ketika itu kena tengoklah, kalau tak cukup dengan kain yang kita nak itu tu, kena ada plastik, masuk dalam plastik lagi supaya waktu orang usung tu tidaklah menjadi menitis mayat, darahnya dan sebagainya. Mayat yang ditayamumkan, ada juga mayat kena tayamum. Yang pertama, sebab kerana ketiadaan air.
El Nino kuat sangat, tak ada air, kering terus. Nak mandi mayat tak boleh, akan ditayamum. Yang kedua, kerana badannya terlalu uzur, seperti orang yang mati terbakar dan sebagainya. Kalau dimandikan akan hancur daging badannya, maka ditayamum. Yang ketiga, mayat lelaki yang mati di tempat terpencil dan tidak ada situ melainkan kaum perempuan saja yang bukan mahramnya. Dia seorang laki-laki sini, semua orang lain perempuan, maka takkanlah perempuan nak pergi mandi mayat tu, jadi ditayamumkan saja. Yang keempat, mayat perempuan yang tidak ada di tempat matinya melainkan kaum lelaki sahaja yang bukan mahramnya. Ini 4 kumpulan manusia yang boleh ditayamumkan, tak payah mandi. Kita berpindah kepada tajuk seterusnya, orang yang boleh memandikan mayat. Siapa juru mandi kita ni? Siapa nak mandi kita? Mayat lelaki dimandikan oleh orang laki-laki, yang lebih afdalnya kerabatnya yang dekat. Jadi orang mayat laki-laki, orang mandi dia laki-laki jugalah, anak beranak dia. Demikian juga mayat perempuan dimandikan oleh orang perempuan, dan lebih afdal kerabatnya yang dekat. Dalam pada itu suami boleh memandikan isterinya dan isteri boleh memandikan suami. Pernah kan berlaku benda ni? Isteri tolong mandi suami. Boleh ke tak boleh? Boleh, ni ada kitab kata boleh, kenapa tak boleh pula? Cuma kita pelik, siapa dia tu? Suami duk mandi jenazah isteri dia. Biar sayang sungguh kita ni. Siapa mereka mandi pun isteri ataupun suami. Tengok nota 12 tu. Menurut sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada isterinya Sayyidah Aisyah. Dia kata apa? Kalau ia Aisyah mati dulu, maka Nabi sendiri akan memandikan mayatnya. Aisyah, kalau kau mati, aku akan mandikan mayat. Mana Nabi beri jaminan, beri janji. Kalau benda itu tidak dibenarkan, tentulah Nabi tak berjanji. Ini kita kena ingat. Kalau tidak dibenarkan, dia berjanji tak? Tak akan berjanji. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga telah berwasiat supaya isterinya memandikan mayatnya. Secara amalan pula Sayyidina Ali telah memandikan mayat isterinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kita tak payah berjanjilah nanti balik ikat setia dengan suami pula. Kalau saya mati dulu awak mesti mandikan mayat saya. Kalau dia nak silakan. Tapi kalau dia tak nak, tak usah paksa dia lah. Suami pun sama juga. Nanti balik dia panggil setia sehidup semati. Sehidup semati selalu buat dia ni. Tentang mayat kanak-kanak yang masih kecil, sama ada kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan, maka ia boleh dimandikan oleh orang laki-laki atau orang perempuan. Dia bebaslah, dia kanak-kanak. Khunsa muskil. Khunsa. Apa dia khunsa muskil ni? Orang yang bersifat lelaki bukan, perempuan pun bukan. Dia tak ada laki-laki, tak ada perempuan dia ni. Tak tahu. Dua alat dia hidup belaka. Kalau waktu dia buang air, dua-dua berjalan. Itu dia panggil khunsa muskil. Tak tahu dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia khunsa tapi tak muskil, selesai masalah. Pertama-tama sekali zaman kita hari ni, doktor boleh hejaz, kan? Nak jadi perempuan boleh, nak jadi laki-laki pun boleh. Tapi bukan dengan hawa nafsu. Contohnya orang ni lahir dua alat. Maka doktor kena test tengok kecenderungan dia nak jadi laki-laki ke perempuan, ataupun alat dia yang mana berfungsi. Jadi kalau alat laki-laki yang berfungsi, maka yang perempuan itu ditutup, ataupun sebaliknya, maka yang laki-laki itu dibuang. Tapi yang muskil di masalah ni, yang muskil tak tahu laki-laki perempuan ni, yang telah dewasa dimandikan oleh kerabatnya sendiri dari kalangan laki-laki atau perempuan, boleh dua-dua. Kalau tidak ada kerabatnya, boleh dimandikan oleh orang lain, laki-laki atau perempuan. Tengoklah dia tu duduk dalam kelompok perempuan, orang perempuan lah mandikan. Jadi zaman kita hari ni tak ada dah khunsa muskil ni. Yang adanya pop pandai ada. Tu yang duk jalan-jalan yang jadi perempuan tu, yang laki-laki jadi perempuan itu bukannya khunsa tu. Dia laki-laki sungguh. Orang panggil jantan dia tu. Tapi dia jadi pondan, jadi apa dia panggil? Bapuk apa nama? Yang suka duk make up orang tu, apa nama tu? Moknyah. Moknyah.
Maknya dengan paknya ni. Alah ya. Itu jangan. Itu tak ada kena-mengena yang kita dengan masalah konsal. Demikianlah kesimpulan huraian alim ulama rahimahumullah mengenai hukum mandi mayat. Jadi kita belajar lah, tapi kena praktis lah. Kena buat sekali. Paling tidak pun orang yang kita paling sayangi. Siapa dia? Mak kita. Kalau laki-laki ayah dia mandikan. Hukum syarak mengenainya diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis yang ke-222, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Aisyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa wafatnya telah dikafankan dalam 3 helai kain putih sahuli. Sahuli ini kain putih mari daripada daripada kapas yang terkenal pada zaman itu dan ditenun di Sahul di negeri Yaman. Jadi biasalah kalau kita hari ni pun kan kain apa tu? Kain buatan Korea, Jepun, Malaysia. Orang dulu Yaman, Syam, zaman teknologi di sana. Jangan pula ada orang jual pula kain kapan Yaman ni pula mari ni. Oh lah sekarang ni semua benda dia nak, ahli-ahli bisnes ni paling kuat beramal dengan sunnah hari ni. Nah, sunnah. Hari ni saya dapat gambar baru terbaru ni. Air berapa kali khatam? 300 kali khatam Quran pula dah. Allahu akbar, meletih. Baik. Daripada kapas, mana kain daripada kapas, tidak mengandungi baju kamis dan tidak juga serban. Saya tengok ada setengah orang ni, kalau orang yang mati tu bertaraf, ustaz, tuan guru, dipakaikan serban. Kita kata tengok ni hadis sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah kata laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak dipakaikan baju dan tidak dipakaikan serban. Cukup tinggal kain kapan. Madai dah. Nak suruh dipakai serban waktu hidup ni. Waktu nak pergi masjid pakai. Semasa hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebaik-baik pakaian ialah berwarna putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Demikian juga warna kain kafan. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bid fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Tirmizi. Maksudnya pakailah yang putih daripada pakaian kamu. Jadi elok kita pakai kain putih. Kerana pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kalangan kamu dalam keadaan dalam kain putih juga. Jadi kain putih ni elok kita pakai. Hadis Muslim 17 ni. Hadis Tirmizi. Hadis yang menurut hukum syarak, mayat itu hendaklah dikafankan dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis 224, an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Rawahu Muslim. Maksudnya apabila seorang daripada kamu mengafan mayat saudaranya yang sama Islam, hendaklah ia mengafannya dengan cara yang baik, dengan sempurna. Hadis sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Menurut huraian ulama, kafan yang wajib bagi mayat ialah sehelai kain yang dapat menutup auratnya dan membalut badannya. Itu paling minima satu helai kain. Kalau tak adalah, boleh digunakan sebarang kain yang biasa dipakai oleh si mati semasa hidupnya. Apa yang kita dah pakai itu boleh kita pakai. Tengok 19, mayat laki-laki tidak harus dipakafankan dalam keadaan sutera, kerana orang laki-laki haram memakainya semasa hidupnya. Sebaliknya mayat perempuan boleh dikafankan dengan kain sutera, kerana kain sutera ialah pakaian yang halal bagi orang perempuan. Dalam pada itu setengah ulama mengatakan makruh hukumnya jika mayat perempuan dikafankan dengan kain sutera, kerana perbuatan demikian adalah membazir, dan kain yang mahal-mahal itu lebih aula dipakai oleh orang hidup. Jangan duk pakailah mentah ke dia kaya pakai sutera, kain kapan biasa je. Jika sukar mendapat sebarang kain kerana keadaan darurat, maka mayat boleh dikafankan dengan sebarang benda yang boleh membalut badannya, seperti tikar, daun-daun pokok tanaman dan sebagainya.
cerita ni dah berlaku tak berlaku? Berlaku. Waktu mati syahid Mus'ab bin Umair, tanda cerita. Mus'ab bin Umair mati dalam peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu seorang anak orang kaya di Mekah, dipanggil bangsawan Mekah. Anak orang kaya. Waktu mati dalam perang Uhud, Nabi SAW tengok kepada Mus'ab bin Umair sedih. Apa sedih tuan? Bila ambil kain yang ada di tubuh dia ni, ditutup muka, terbuka kaki. Tutup kaki, terbuka muka. Maknanya tak cukup kain nak kafan. Maka dia ambil kain, ditudung kepala dia ke bawah, yang kaki dia dibalut dengan izkhir, dengan rumput. Allahu Akbar. Sahabat Nabi, anak orang kaya di Mekah, berhijrah ke Madinah kerana Allah, kerana membela Islam, mati tak cukup kain kafan. Jadi kita jangan duk sombong lah, hidup pakai kain sutera, kain apa, kain kafan saya ni dah beli daripada butik sekian-sekian. Tak usah duk butik-butik lah, yang butik itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Kita untuk orang mati ni kita pakai kain-kain kafan yang biasa sajalah, yang bersih. Apa ni yang afdalnya hidup semasa hidup. Boleh digunakan sebarang kain yang biasa dipakai oleh si mati semasa hidupnya, tetapi yang afdal ialah kain putih seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis yang lalu. Kain kafan, sungguh pun yang wajibnya ialah selapis, tetapi mayat lelaki sunat dikafankan dalam 3 lapis, 3 potongan kain. Salah satu daripadanya, tiada satunya dapat menutup seluruh badannya daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Mayat laki-laki juga harus dikafankan dalam 5 lapis, iaitulah 3 lapis yang sebut tadi, dan ditambah dengan baju dan serban. Baju dan serban, kata sini dalam kitab ni, kerana Ibnu Abbas telah mengafankan mayat keluarganya dengan 5 lapis, termasuk baju dan serban. Tapi dia, riwayat dia daripada kitab fiqh, saya pun tak sempat nak semak. Yang pentingnya, Nabi ada baju dan serban ke tak? Tak ada. Jadi kekalkanlah 3 seperti yang dilakukan kepada jasad yang paling mulia sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak salah lah kalau orang nak buat juga, cuma kita mengatakan dalam kitab ni ada. Mayat perempuan, ingat ni, mayat perempuan pula sunat dikafankan dengan 5 lapis. Asal lagi perempuan itu 5 lapis, iaitu kain yang membalut bahagian badannya antara pusat dengan lututnya, 1. Kemudian baju kurung di sebelah atas, 2. Kemudian telekung yang menutup kepalanya, 3. Kemudian 2 lapis kain lebar yang dapat membalut seluruh tubuhnya daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Mana kesimpulannya 3 lapis jugalah. Cuma 2 tu ambil daripada mana? Ambil daripada kain sarung dengan kain dengan baju kurung. 3 lapis. Mayat khunsa demikian juga. Mayat kanak-kanak pula sama hukumnya seperti mayat orang dewasa. Tengok kategori. Laki-laki cara dia, perempuan ikut cara dia. Belanja kain kafan dan lain-lain yang berhubung dengannya hendaklah daripada harta si mati. Boleh ambil daripada harta peninggalan si mati. Tengok nota 26. Jika si mati itu perempuan yang ada suaminya dan ia tetap taat, tidak menderhaka, tidak nusyuz kepada suaminya, maka belanja mengafannya ditanggung oleh suaminya yang mampu. Jadi kita letakkanlah waktu hidup, waktu raya beli baju ke isteri tak? Waktu isteri mati, bukan bini aku lagi dah, kena beli kain kafan. Sekalipun isterinya yang mati itu kaya, tak apa, itu hak suami. Atau telah diceraikan tapi dalam iddah. Kan iddah kita ni ada paling 3 bulan dah. Mana 2 bulan mati bini dia, kena beli juga kain kafan, hantar pergi. Iddah talak yang boleh dirujuk, atau diceraikan dengan talak yang tidak boleh dirujuk tapi dalam keadaan mengandung. Jadi masih lagi iddah lagi. Ini jadi suami kena beli kain kafan ke isteri. Baik. Kalau ia tidak meninggalkan harta, tak ada langsung dia punya harta, miskin, dia panggil miskin tegar. Apa jadi? Hendaklah ditanggung oleh warisnya. Keluarga dia tengah beli kain kafan. Kalau ia tidak ada waris, hendaklah ditanggung oleh Baitul Mal.
Maknanya pihak kerajaan lah, pejabat agama, majlis agama kena tanggung kai kapal orang ni. Kalau Baitul Mal tidak ada, dia duduk negara mana entah ni, negara orang bukan Islam, negara kafir, tak ada Baitul Mal. Atau ada Baitul Mal tapi sukar mendapat perbelanjaan itu kerana ada pula halangannya. Orang mati hari Sabtu, pergi pejabat Baitul Mal cuti, dia kata awak mari hari Isnin, nak tunggu kai kapan hari Isnin, boleh tak boleh? Jadi tak ada tunggu lagi. Itu andaian saya lah, itu cerita. Maka belanja mengafannya ditanggung oleh orang-orang yang mampu di kampung itu. Selesai masalah. Tuan-tuan tak sudut mikir lagi ni. Hari ni belanja kai kafan, belanja ke bumi ditanggung oleh syarikat takaful. Kalau mari kempen, kalau mati dapat sekian-sekian. Belilah kita takaful. 5-6 takaful dah beli. Kan? Jadi dia kena mati. Pasal nak mati kita ni. Ibadat tak cadar. Duk cadar ke takaful. Takaful tu boleh ke kita ke boleh ke siapa? Boleh ke waris. Yang boleh ke kitanya yang kita buat sekarang. Yang kita buat sekarang ini. Jadi jangan duduk main takaful banyak sangat dah. Takaful tak salah. Kalau yang sudah ada panel syariah tu belilah, tidak terhalang. Cuma kita kena pandai menguruskan kita sendiri. Jangan duduk kira untuk orang lain. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita, iaitulah dari sudut persiapan menguruskan jenazah daripada nak mati sampai kepada apa ni dia panggil tajhiz. Tajhiz maknanya persiapan mandinya dengan kafannya. Tamatlah perbincangan. InsyaAllah kita akan sambung pula perbincangan salatul janazah.